Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita tengah hari edisi 2 Julai 2020. Anda bersama saya, Syuhaida Arifin. Antara tumpuan berita tengah hari, kerajaan haramkan buku hina jata negara seketika nanti. Kerajaan mengharamkan buku yang didakwa menghina jata negara pada kulit hadapannya menerusi Warta Kerajaan Persekutuan bertarikh 1 Julai dan disiarkan oleh Jabatan Peguam Negara. Pengharaman terhadap buku tersebut diambil mengikut Perintah Mesin Cetak dan Penerbitan Kawalan Hasil Penerbitan Tidak Diingini 2020. Dalam warta berkenaan, buku bertajuk Rebirth, Reform, Resistance and Hope in New Malaysia itu dilarang dicetak, diimport, dihasilkan dan diterbitkan semula atau dijual, diedar dan dimiliki. Buku yang diterbitkan Syarikat Strategik dan Pembangunan Penyelidikan itu boleh memudaratkan ketenteraman awam. Selasa lalu, 313 naskah buku terbabit dirampas polis hasil serbuan ke atas syarikat penerbitan terlibat di Petaling Jaya susulan 32 laporan polis yang diterima. Penerima bantuan sara hidup BSH berhak mendapat bantuan khairat kematian sebanyak RM1,000. Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Abdul Rahim Bakri berkata, tuntutan itu boleh dibuat melalui Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Dalam satu kenyataan, Datuk Abdul Rahim berkata, penerima BSH juga secara automatik mendapat MySalam iaitu skim pelindungan sosial kesihatan bagi meringankan beban perubatan ditanggung sekiranya dikenal pasti mempunyai antara 45 jenis penyakit kritikal. Antara faedah pelindungan ialah RM8,000 akan dibayar kepada mereka yang didiagnosis oleh hospital dan pusat perubatan bertauliah bagi 45 jenis penyakit kritikal. Mereka juga berhak dilindungi apabila dimasukkan ke hospital RM50 sehari bagi tempoh 14 hari sebagai meringankan beban kewangan semasa sakit. Baik, operasi mencari dan menyelamat SAR-3 lagi mangsa bot karam di perairan Bachok, Kelantan yang memasuki hari keempat hari ini diperluaskan. Untuk perkembangan berkenaan, kita langsung bersama wartawan Nur Liana Nazam di JT LKIM Kuala Besar, Kota Baru, Kelantan. Baik, terima kasih. Saya Nur Liana Nazam berlintas langsung dari Balai Bot Polis Marin yang mana saya berada berdekatan dengan JT besar LKIM Kota Baru yang mana dapat anda saksikan kalau di belakang saya ini adalah bot yang tersadai yang mana telah karam di perairan Bachok sejak beberapa hari lalu yang telah mengorbankan beberapa mangsa. Dan didapati di kawasan ini ada penduduk sekitar mendakwa ada terbau bau yang kurang menyenangkan. Jadi apa-apa kemungkinan itu ada. Jadi untuk lebih lanjut berkenaan dengan hal ini, saya bersama dengan Komando Operasi yang juga pengarah APMM Negeri Kelantan sendiri, Tuan. Jadi bagaimana setakat ini perkembangannya berkenaan dengan 3 lagi mangsa yang masih lagi belum ditemui? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perkembangan pada tengah hari ini, saya bersama dengan pasukan Polis Marin Tok Bali, Angkatan Pertahanan Awam dan juga Jabatan Bomber berada di lokasi untuk menyiasat sebarang kemungkinan yang disampaikan oleh rakyat dan juga masyarakat sekeliling mengatakan ada bau yang disyaki bau mayat. Walau bagaimanapun, penyelam daripada Maritim Malaysia sedang melakukan selaman untuk mengesahkan perkara ini dan ini adalah selaman ketiga yang dilakukan. 2 selaman dilakukan di perairan Kemasin dan sekarang ni bot ditunda ke JT LKIM Kuala Besar dalam keadaan tersadai dan kita akan buat selaman sekali lagi lah. Kita tidak dapat mengesahkan perkara ini lagi sehinggalah pengesahan selanjutnya dilakukan oleh penyelam yang akan turun sebentar lagi.
Jadi ini adalah perkembangan terbaru yang dapat kami kongsikan kepada anda. Juga Tuan, kami nak tahu bagaimana dari segi logistik, dari segi kekuatan anggota sendiri untuk operasi hari ini. Untuk operasi hari ini kita tidak kurangkan anggota, kita kekal seperti semalam. Aset pun sama. Kita perluaskan lagi pencarian. Cuma pada hari ini kita dapat maklumat terbaru, kita ambil tindakan. Dan untuk proses hari ini kita akan pastikan ia diselesaikan cepatlah, sebab kita tengok semalam petang ribut yang sangat kuat melanda sehinggakan bot maritim sendiri hampir karam dipukul ombak petang semalam. Jadi itu yang saya boleh sampaikan dululah untuk sementara waktu ini. Kita akan update lagi perkembangan terkini kepada pihak media. Jadi kami difahamkan juga ada petunjuk tertentu daripada bot yang karam sebelum ini? Tiada. Mereka mencari di laut lepas. Tiada petunjuk lagi. Tetapi jika ada, nanti kita akan maklumkan kepada semua, terutama keluarga lah. Jadi saya kira itu saja yang dapat kami kongsikan kepada anda dan perkembangannya dari semasa ke semasa akan dimaklumkan. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Nurliana dengan perkembangan tersebut. Kita beralih ke perkembangan banjir di Sabah. Jumlah penduduk terjejas banjir yang masih ditempatkan di sebuah pusat pemindahan sementara PPS kekal 36 orang daripada 8 keluarga setakat 12 tengah hari tadi. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah dalam kenyataan memaklumkan hanya satu PPS di daerah Kota Belud masih dibuka, manakala semua PPS lain telah ditutup dan penduduk terjejas telah dibenarkan pulang kerana keadaan banjir yang telah pulih. Sebelum ini, 11 daerah meliputi 152 kampung di Sabah terjejas akibat banjir ekoran hujan lebat Sabtu lepas. Bagaimanapun, kini keadaan banjir hampir pulih sepenuhnya. Sementara itu di Muar Johor, PPS di Sekolah Kebangsaan Seri Menanti telah ditutup petang semalam. Menurut Exco Kesihatan dan Alam Sekitar R. Vidanathan, kesemua penduduk telah dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Keseluruhan banjir di Johor telah pulih dan semua PPS telah ditutup. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menyeru pengundi kawasan Dewan Undangan Negeri Don Chini menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi pada pilihan raya kecil kawasan Intu Sabtu ini. Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dr. Azmi Sharum berharap pengundi mengikut masa cadangan tertera pada kad pengundi dan tidak memilih untuk keluar mengundi pada saat-saat akhir. Kenyataannya menyebut SPR meletakkan maklumat masa keluar mengundi bagi mengelakkan pengundi berkumpul dalam jumlah yang ramai di samping memastikan penjarakan sosial di pusat mengundi. Ia juga selaras dengan prosedur kawalan penyebaran wabak COVID-19 di bawah Akta 342, Akta Kawalan Penyakit Berjangkit yang sedang berkuat kuasa. Bagi pengundi yang telah menerima kad pengundi, mereka boleh terus ke saluran mengundi dan tidak perlu membuat semakan di barung SPR. Bagi pengundi yang tidak menerima kad pengundi pula, mereka disaran membuat semakan lebih awal sebelum hari mengundi. Pengundi juga diingatkan supaya membawa kad pengenalan dan kad pengundi pada hari pengundian. Selain itu, pengundi dinasihatkan supaya tidak menyerahkan kad pengenalan mereka kepada pihak lain selain daripada petugas pilihan raya. Sementara itu, SPR menubuhkan 3 pasukan penguatkuasaan kempen pilihan raya PPKPR bagi memantau aktiviti kempen calon dan jentera parti bertanding pada PRK Don Chini. Setakat akhir bulan lalu, sebanyak 3 kesalahan pilihan raya direkodkan. Jadi untuk perincian lanjut, kita bersama Andy Reza Rohadian di Chini, Pekan, Pahang. Ya, PPKPR melibatkan wakil parti politik, polis dan SPR. Penubuhannya selaras Seksyen 27B Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 serta pematuhan terhadap garis panduan pencegahan COVID-19. Pemantauan dan penguatkuasaan bermula setelah sesi penamaan calon selesai 20 Jun lalu dan setakat 30 Jun, PPKPR merekodkan 3 kesalahan hasil pemantauan terhadap 38 program dan ceramah kempen PRK Don Chini. 2 daripadanya melibatkan calon bebas atas kesalahan bahan kempen tidak mempunyai nama dan alamat penerbit serta pencetak.
Satu lagi kesalahan melibatkan parti PAS yang tidak bertanding namun melaksanakan aktiviti berkempen. Bagi tempoh sama juga, SPR menerima 2 laporan polis. Pertama berkaitan kesalahan menaiki kenderaan pacuan 4 roda dan berarak menggunakan motosikal melebihi jumlah ditetapkan. Satu lagi laporan polis dibuat calon bebas yang mendakwa dirinya difitnah setelah menerima sebuah poster di aplikasi WhatsApp menunjukkan gambarnya dikaitkan dengan sebuah parti politik. Tiada laporan SPRM diterima PP KPR sepanjang tempoh berkenaan. Baik, kempen PRK Don Chini hanya tinggal hari ini dan esok. Calon Barisan Nasional Muhammad Syarif Mat Zain dan jentera partinya telah berkempen di lebih 90% kawasan pengundi. Saya akan berjumpa selama mungkin pengundi-pengundi muda dan juga orang lama untuk bersama-sama untuk memberikan kepercayaan kepada saya untuk calon Barisan Nasional N23 ini. Ya, pemimpin tertinggi BN turun padang bagi membantu kempen Muhammad Syarif menggunakan konsep kawasan angkat. Menerusi konsep tersebut, setiap pusat daerah mengundi PDM akan diselaras oleh seorang pemimpin parti. Langkah itu bagi memastikan semua peringkat masyarakat dalam DUN berkenaan disantuni. Protokol kesihatan dipatuhi sepanjang kempen dari rumah ke rumah. Saya pakai mask dan saya pastikan orang yang ikut saya tu dia ada penjarakan sosial. Saya kena berhati-hati sebab COVID ni dia bukan satu pertubuhan kan yang boleh kita beritahu COVID. Kami dah tak boleh. COVID ni dia penyakit yang dia boleh datang pada bila-bila masa. Ada 4 peringkat, iaitu hari yang semasa kita melakukan atau hari penamaan calon. Kita mesti ikut SOP PRK Chini. Yang keduanya, masa berkempen, kita juga mesti ikut SOP. Yang ketiganya, semasa kita membuang undi. Yang keempatnya, semasa penjumlahan dan pengumuman keputusan pilihan raya. Dalam pada itu, calon bebas Muhammad Syukri Muhammad Ramli memanfaatkan sebaiknya platform digital untuk berkempen. Aktiviti turun padang beliau dirakam sendiri, kemudiannya dimuat naik di laman YouTube sebelum disebarkan menerusi media sosial. Baik, 2 hari menjelang PRK Don Chini pastinya dimanfaatkan setiap calon dan parti bertanding untuk giat melaksanakan kempen. Keutamaan pastinya diberikan kepada golongan asnaf, warga emas dan ibu tunggal. Perkembangan semasa akan saya bawakan kepada anda terus-menerus menerusi semua saluran berita RTM. Kekal bersama kami di Berita RTM untuk mendapatkan maklumat sahih semasa. Sekian dahulu laporan lintas langsung dari Chini Pekan Pahang untuk PRK Don Chini. Kita kembali ke Angkasa Puri untuk berita lain dalam Berita Tengah Hari. Silakan. Okey, baik, terima kasih Andy dengan perkembangan tersebut. Lebih 4,500 wanita, ibu tunggal dan suri rumah tanpa pendapatan tetap di Kedah layak menerima bantuan Kasih Ibu Darul Aman KIDA Fasa 2. Menteri Besar Muhammad Sanusi Mat Noor berkata, penerima yang terdiri dari kalangan golongan berpendapatan rendah terutama keluarga miskin serta miskin tegar akan menerima bantuan berkenaan selama 6 bulan iaitu tamat pada Disember ini. Bermula Julai sehingga 2020, kad tersebut boleh diguna pakai. Jumlahnya masih sama, RM250, boleh ambil barang-barang di kedai-kedai panel yang dilantik, juga mendapat rawatan kesihatan di klinik-klinik panel menggunakan kad yang sama. Beliau juga berkata kerajaan negeri melalui pihak berkuasa pelaksanaan Koridor Utara akan mewujudkan kelas tuition percuma kepada anak-anak penerima bantuan KIDA yang bakal menduduki peperiksaan awam, SPM dan STPM di negeri itu. Terdahulu Muhammad Sanusi menyampaikan bantuan kad KIDA kepada 45 penerima dari daerah Bandar Baharu. Kesemua 52 daripada 92 taman asuhan kanak-kanak Taska di Melaka yang sudah mula beroperasi sehingga semalam mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan Malaysia. Exco Wanita Perkembangan Keluarga dan Hal Ehwal Kebajikan Negeri, Datuk Latifah Omar berkata, pemantauan dilakukan sendiri olehnya melalui lawatan ke Taska berkenaan. Jadi di peringkat negeri Melaka, hasil pemantauan, kita ada 92 buah taska di negeri Melaka, 52 dah beroperasi. Yang mana operasi ini saya dah pergi spot check semua,
Semua mereka ni mengikut SOP lah. Maknanya ada pengasingan, time time nak di tempat-tempatkan budak-budak ni bermain, time makan dan sebagainya. Ketika ditemui di Lereh Melaka, beliau juga mengingatkan pengusaha taska supaya mementingkan keselamatan dan kebersihan anak-anak jagaan mereka yang bukan sahaja dapat menghindari pandemik COVID-19, malah penyakit lain. Di Labuan, kira-kira 2,316 kanak-kanak prasekolah memulakan sesi prasekolah semalam melibatkan 29 buah tadika dan prasekolah. 803 kanak-kanak dari prasekolah kerajaan manakala 1,513 lagi dari tadika swasta. Tinjauan di prasekolah kebangsaan Bebuluh mendapati murid-murid sedia maklum dan patuh semua SOP ditetapkan. Begitu juga amalan jarak sosial semasa sesi pembelajaran dalam kelas. Seronok. Kenapa seronok? Sebab ada ramai kawan. Rindu kawan ke rindu cikgu? Rindu semua. Pastinya ada perasaan yang bercampur baur, gembira, risau dengan kesihatan anak. Tetapi saya yakin dan pasti bahawa pihak sekolah telah melaksanakan segala SOP yang perlu dipatuhi dan juga mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang telah bertungkus lumus untuk mematuhi SOP ini. Susulan ancaman wabak selsema babi terhadap ternakan haiwan itu di Malaysia, Jabatan Perkhidmatan Veterina serta Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia MAKIS mengambil tindakan pencegahan penyakit rentas sempadan bagi mengelak virus memasuki negara. Jabatan Perkhidmatan Veterina berkata larangan diteruskan terhadap pengimportan babi dan produk babi daripada negara terjangkit dan berisiko dijangkiti. Aktiviti pemantauan dan pemeriksaan ke atas babi dan produk babi dari negara berisiko akan dijalankan MAKIS di pintu masuk negara. Selain itu, kempen kesedaran awam kepada penternak babi dijalankan. Penternak perlu meningkatkan biosecurity ladang melalui tindakan pencegahan seperti tidak melawat ladang babi yang terjangkit. Surveillance klinikal dan persempelan terus dijalankan di semua ladang babi komersial dan babi hutan termasuk di pintu masuk negara. Bursa Malaysia dibuka tinggi hari ini di sebalik prestasi semalaman Wall Street yang lemah. Pada pukul 12.30 tengah hari tadi, Bursa Malaysia naik 7.21 mata kepada 1,521.64 mata. Antara saham aktif AT naik setengah sen kepada 10.5 sen, MyEG meningkat 1 sen kepada RM1.53 dan Asia Poli bertambah 3 sen kepada 23 sen. Bagi saham yang mencatatkan keuntungan tertinggi pula, antaranya Nestle naik RM1.30 kepada RM140, Dutch Lady meningkat 46 sen kepada RM43.50, manakala Top Glove naik 34 sen kepada RM17.48. Ringgit meneruskan penyusutan apabila dibuka rendah berbanding dolar Amerika Syarikat hari ini susulan tiada kenaikan harga minyak. Pada 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.283 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.072 dan berada pada 3.984 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 5.348 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.823 berbanding euro. Jualan Proton Holdings Berhad melonjak naik sebanyak 9,623 unit jualan pada bulan Jun ketika Malaysia memasuki tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Ia susulan insentif daripada kerajaan dan permintaan meningkat yang telah melonjakkan jumlah keseluruhan industri TIV berbanding tahun lepas. Syarikat itu turut mencatat bulan penjualan kedua terbaik pada tahun 2020 dengan 3 model mendahului jualan dalam segmen masing-masing.
Ia juga menunjukkan pertumbuhan sebanyak 69.5% berbanding Mei tahun ini dan kenaikan 26.3% berbanding bulan yang sama tahun lepas sebelum wabak COVID-19 melanda dunia. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Proton Roslan Abdullah dalam satu kenyataan, pihaknya kekal optimis untuk jualan separuh kedua tahun ini disebabkan pembelian tanpa cukai yang diumumkan boleh menjadi pemangkin jualan. Selain itu, Proton terus mengukuhkan kedudukan pegangan pasaran apabila model Saga terus mencatat jualan terbaik bulanan selama hampir 6 tahun. Baik, dalam pada itu, Pro2 turut mencatatkan jualan tertinggi lebih 21,000 unit kenderaan bulan lalu. Jumlah paling tinggi tahun ini dan hampir 3 kali ganda jualan bulan sebelumnya. Melalui satu kenyataan, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Zainal Abidin Ahmad berkata, prestasi jualan kenderaan tersebut dirangsang pengecualian cukai jualan yang diumumkan kerajaan. Menerusi inisiatif tersebut, pelanggan boleh menikmati pengurangan harga sekitar 3 hingga 6% sehingga hujung tahun ini. Kenaikan jualan kenderaan itu turut membantu ekosistem pembekal dan pengedar Pro2. Bulan lalu sahaja, syarikat pengeluar kereta itu membelanjakan hampir 500 juta ringgit untuk pembelian komponen tempatan. Ketika ini, operasi syarikat di tahap kapasiti penuh memastikan pelanggan menerima kenderaan mereka secepat mungkin. Bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini, Pro2 merekodkan jualan sebanyak 74,000 unit kenderaan. Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia FMM berharap penyedia perkhidmatan tenaga memberi lebih banyak bantuan COVID-19 terutamanya kepada subsektor pembuatan. Langkah itu bagi membantu sektor terjejas teruk termasuk sektor pembinaan dan hospitality sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Melalui satu kenyataan, Presiden FMM Tan Sri Soh Tian Lai menjangkakan industri itu menyaksikan penyusutan tarif elektrik keseluruhan berikutan kejatuhan harga bahan api global. FMM turut memohon supaya bil elektrik syarikat terjejas bagi Februari dan Mac tahun ini diberi pilihan pelan bayaran mudah dan pengecualian caj pembayaran lewat. Selain itu, mereka turut memohon agar pengiraan caj permintaan maksimum bagi Mac disemak semula. FMM berharap langkah tersebut dapat dipertimbangkan sebagai usaha menyokong perniagaan dan kemampanan pekerjaan yang terkesan daripada ketidaktentuan luaran. Baik, kes jangkitan COVID-19 di Argentina meningkat, laporannya seketika nanti. Bagi menggalakkan pertumbuhan industri otomotif negara, kerajaan bersetuju untuk memberikan pengecualian cukai jualan sebanyak 100%. Ini saya sebutkan, pengecualian cukai jualan sebanyak 100% ke atas penjualan kereta penumpang pemasangan tempatan dan 50% bagi kereta penumpang yang diimport bagi tempoh mulai 15 Jun 2020 hingga 31 Disember 2020. Kita beralih ke perkembangan luar negara. 24 terbunuh dalam serangan bersenjata di pusat pemulihan dadah di tengah Meksiko. 7 yang lain cedera dalam serangan membabitkan seorang penyerang lelaki. Anggota keluarga mangsa berkumpul di tempat kejadian meratapi kehilangan insan tersayang. Maklumat awal menyebut penyerang menceroboh masuk ke tempat kejadian lalu memaksa mangsa menyarap sebelum menembak mereka. Jelas Setiausaha Keselamatan Awam Pedro Cortes, suspek yang menaiki kenderaan menghilangkan diri selepas melepaskan tembakan. Pihak berkuasa sedang menjejaki kenderaan terbabit. Irapuato di barat laut Mexico City popular dengan jenayah membabitkan kartel dadah, penculikan dan kecurian bahan bakar. Presiden Andres Manuel Lopez Obrador dengan tegas berkata, pihaknya tidak akan membiarkan negara itu terus diancam bahaya dan kekacauan.
Kes jangkitan COVID-19 di Argentina meningkat memaksa kerajaan memperketatkan lagi langkah keselamatan. Perintah kawalan pergerakan dilakukan bermula semalam hingga 17 Julai depan bagi mengekang penularan pandemik berkenaan. Pemakaian pelitup muka dan penjarakan sosial diwajibkan di semua pengangkutan awam. Malah semua zon industri dan sektor perniagaan tidak penting terus ditutup. Ada yang kecewa dengan tindakan individu tertentu yang bertindak pentingkan diri sendiri dan tidak patuh kepada arahan kerajaan sebelum ini. Tindakan tersebut menyebabkan negara berkenaan masih bergelut membantras COVID-19 walaupun lebih 4 bulan negara itu menguatkuasakan langkah keselamatan. Ketika ini, Argentina merekodkan lebih 1,100 kematian dan lebih 52,000 kes positif. Tiga pemain lelaki skuad hoki negara melapor diri di kem latihan Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil semalam. Ia latihan pertama selepas hampir 3 bulan menjalani kuarantin dan latihan di rumah berikutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Pasukan Kebangsaan Dato' Ahmad Najmi Abdul Razak berkata, fokus latihan pertama bagi membiasakan kembali pemain dengan latihan asas hoki sebelum memberikan latihan berat termasuk latihan kecergasan dan stamina. Dan pun sekali dan juga Jawatankuasa Perubatan telah memulakan langkah persiapan semenjak 2 minggu yang lalu. Maknanya kita jumpa MSN, kita memberikan SOP yang Malaysian Hockey Confederation telah siapkan, mendapat pandangan dan setelah mendapat kebenaran, kita telah memberi briefing dan penjelasan kepada semua jurulatih dan penolong jurulatih supaya pemain kita dapat mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan. Latihan dikendalikan penolong jurulatih Muhammad Amin Rahim dan Muhammad Nasihin Nobli mengikut rangka program diberikan Ketua Jurulatih Roland Altmans yang kini sedang menjalani kuarantin 14 hari selepas tiba di Malaysia dari Belanda pada 29 Jul lalu. Pembatalan kejohanan Piala Sultan Azlan Shah menjadikan kejohanan trofi juara-juara Asia di Dhaka, Bangladesh pada November menjadi satu-satunya pertandingan antarabangsa yang berpeluang disertai skuad hoki negara pada tahun ini. Baik, berita tengah hari edisi Khamis 2 Julai 2020 berakhir di sini. Pastikan anda terus kekal bersama wajah dan format baharu semua buletin kami di saluran Berita RTM. Tentunya yang sahih di Berita RTM. Jangan lupa patuhi SOP, jaga kesihatan dan sentiasa gunakan cecair pembasmi kuman bagi mencegah COVID-19. Saya Syuaida Arifin. Assalamualaikum dan salam sejahtera.